Oke, salam dan salam sejahtera. Dan sidang parlimen hari ini ya, kita melihat ahli parlimen MUA iaitu Syed Saddiq ya menempelak kerajaan yang mana dia kata tahun 2024 ni adalah satu kerajaan yang dipanggil oleh rakyat sebagai kerajaan mahal dahni. Ini adalah satu yang pada saya tidak bertanggungjawab yang dibuat oleh Syed Saddiq dalam mengkritik kerajaan, kerana Syed Saddiq tanpa Pakatan Harapan ya, Syed Saddiq tidak berada menjadi sebagai seorang ahli parlimen hari ini serta tidak akan pernah menjadi menteri sebelum ini. So kita lihat dulu kenyataan dalam parlimen yang dibuat oleh Syed Saddiq hari ini. Kerajaan mereka panggil ini adalah tahun kerajaan madani. Apa akan jadi pada tahun 2024 ini? Low value good tax akan naik, high value good tax akan naik, SSE akan naik, harga diesel akan naik, harga petrol akan naik, bil elektrik dan air akan naik, ringgit terus menudung dan lemah. Keperluan asas, barang asas, kita terus bergantung kepada negara luar, bil import menaik dengan mendadak. Sebab itu, mungkin kerajaan kata, tak apa, 2024 tahun badani. Tetapi rakyat kata sebaliknya. Rakyat di luar sana tak panggil tahun 2024 tahun madani. Mereka panggil tahun 2024 tahun mahal dah ni. Spekulasi. Jadi itulah yang Syed Saddiq hari ini meroyan dalam parlimen ya. Saya tak tahulah Syed Saddiq ni semenjak dia dah pergi ke kerusi pembangkang, dia dah membuat kecaman ataupun menjadi seorang pembangkang yang baguslah ya. Tetapi dalam soal isu ini saya melihat Syed Saddiq apabila menyatakan harga barang mahal, saya sebagai rakyat melihat tidak pun begitu mahal. Ini adalah sesuai. Dan saya baru saja telefon kawan-kawan saya yang ada di Indonesia. Mereka kata tak lama lagi barang mereka juga akan mahal. Ditambah pula ni musim raya. Begitu juga negara jiran kita Singapura. Dan negara-negara tetangga kita Asia ni saya rasa semua barang mahal. Daripada isu minyak, semua negara lain mereka punya minyak adalah lebih mahal. Begitu juga dengan isu ya SST, mereka menggunakan GST yang mana GST Singapura pada Januari tahun ini ya bernaik begitu mendadak, dan begitu juga dengan GST di Indonesia dan negara-negara jiran tetangga kita yang lain. Kita bersyukur kerana harga barang di negara kita ini masih terkawal. Begitu juga dengan walaupun nilai mata wang kita ini merosot, lemah, tetapi kita boleh mengawal dengan baik. Jadi dalam isu ini saya melihat Syed Saddiq bolehlah dikatakan sebagai hanya nak membangkang, bukan realitinya begitu. Dan kalau Syed Saddiq bijak ekonomi ya, dia tidak akan mengulas perkara yang seperti ini. Ini adalah ulasan politik yang hanya untuk kepentingan politik, bukan ulasan politik untuk ekonomi negara, bukan ulasan politik untuk membina ataupun membangunkan negara. Ini adalah satu jawapan politik untuk dia meraih sokongan daripada luar. Saya seperti mana saya katakan tadi, Syed Saddiq ya, tanpa Pakatan Harapan Syed Saddiq tidak dapat menjadi menteri ya, pada PRU ke-14 yang lalu. Dan Syed Saddiq juga mungkin tidak menjadi ahli parlimen hari ini. Dan Syed Saddiq kita tengok mempersoalkan isu pentadbiran Dato' Seri Ibrahim. Dato' Seri Ibrahim pun daripada muda menjadi ahli politik. Mungkin daripada kecil dah berkecimpung dalam politik kerana keluarga ahli politik. Tetapi saya tidak pernah dengar Dato' Seri Ibrahim didakwa di mahkamah atas urusan dia bersama dalam kerajaan yang sebelum ini pun difitnah. Tidak pernah Dato' Seri Ibrahim dicas ya dengan kes ya yang dinamakan rasuah sehingga Dato' Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi Syed Saddiq baru berkecimpung dalam dunia politik, hanya menjadi ketua armada waktu itu. Sudah pun kita tengok dia sekarang berdepan dengan kes mahkamah. Dan kita tahu dia pun sedang menunggu keputusan Mahkamah Rayuan untuk kes dia yang disabitkan bersalah. Dan kita tahu dia juga kena hukuman sebat. Dan ini adalah satu realiti yang rakyat, anak-anak muda di luar sana perlu lihat. Bahawa integriti seorang pemimpin itu, kalau kita tidak percaya ke badan kehakiman, tetapi hari ini badan kehakiman telah pun menjatuhkan hukuman penjara dan juga hukuman sebat kepada Syed Saddiq. Jadi di sini Syed Saddiq kata barang mahal. Pada saya, rakyat di luar sana, saya juga melihat sentimen di luar sana melalui media-media sosial. Saya tidak nampak bahawa barang yang ada hari ini mahal, tetapi dia bersesuaian dengan keadaan semasa. Jika Syed Saddiq rasa bahawa
barang, makan ataupun apa yang ada dalam Malaysia ini perlu lebih murah lagi, maka Sesadik patutnya bagi idea kepada kerajaan, bukan bercakap kosong di parlimen. Saya tengok Sesadik ni belum matang lagi, walaupun seorang yang mempunyai pendidikan, boleh dikatakan bijak dalam dia berhujah, tapi saya lihat dia tidak bijak untuk melihat ekonomi ini, yang mana dia menggunakan kebodohan dia untuk dia menghentam kerajaan dengan menyatakan GST lah, inilah, semua teks inilah nak naik dan sebagainya, diesel nak naik. Sesadik sendiri tak menggunakan benda ni dan Sesadik tidak berada di tempat ini. Jadi Sesadik ini hidup dia dibiaya oleh keluarga dia yang agak sederhana, yang dia boleh mendapat pendidikan dan akhirnya dia boleh menjadi ahli politik, dan dia tidak merasa bahawa denyut nadi rakyat di bawah. Sesadik boleh bercakap apa saja, itu ulasan dia dalam parlimen. Kalau Sesadik berani pada saya, dia kena buat ulasan itu di luar parlimen. Jangan dia gunakan platform parlimen itu yang ada imuniti untuk dia bercakap sewenang-wenangnya. Dia umpama memfitnah kerajaan yang ada hari ini. Dia tidak nak bersama dengan Pakatan Harapan disebabkan ada UMNO di dalam. Saya nak tanya Sesadik, sekarang ni Sesadik nak siapa untuk bersama dengan PH? Kalau Sesadik rasa tak puas hati dalam kerajaan yang ada hari ini kerana ada UMNO, patutnya muda bertanding banyak kursi dan menang banyak kursi, dan akhirnya kita bergabung dengan muda saja. Pakatan Harapan bergabung dengan muda kerana muda dah mencukupkan jumlah yang mungkin kita perlukan, 26 kursi seperti mana yang UMNO ada hari ini. Jika Sesadik berpusing-pusing di situ, integriti Sesadik akan dilihat oleh rakyat. Sesadik akan dinilai oleh anak-anak muda. Yang mana sekarang ini saya tahu rakyat di luar sana sudah pun melihat bahawa muda tidak mempunyai integriti. Dan kita tahu parlimen MUA yang Sesadik miliki hari ini, kalau Sesadik anak jantan, Sesadik telah pun bersumpah laknat dalam parlimen tu bahawa sekiranya dia didapati bersalah, maka dia akan letak jawatan sebagai ahli parlimen. Kenapa Sesadik tak buat hari ini? Sedangkan mahkamah dah putuskan kamu bersalah dan hukuman sebat, tapi kamu hanya letak jawatan kamu di parti kamu sebagai presiden parti. Kerana jadi presiden itu tak ada gaji. Kamu jadi ahli parlimen ada gaji. So patutnya kamu letak jawatan kamu dan kita buat pilihan raya kecil di MUA supaya kita tahu adakah rakyat masih menyokong kamu lagi. Ingat Sesadik, kamu menang dulu pada awal-awal PRU 14 disebabkan parti bersatu bersama dengan Pakatan Harapan. Duduk dalam komponen itu, dan kursi itu adalah kursi yang patutnya kami Pakatan Harapan punya. Begitu juga kursi yang adun kamu menang sekarang ni. Jadi hari ini kamu nak berdabik dada seolah-olah kamu hebat. Kita tunggu PRU ke-16, tak lama lagi. Dan kamu pun mungkin tak sempat untuk sampai ke PRU ke-16. Itu pun kalau hukuman sebat kamu ini ataupun kes mahkamah kamu ini di Mahkamah Riuan boleh ditolak. Kalau tidak, bye-bye lah. Kamu duduk dalam penjara, dah kenal sebat 2 kali. Jadi tak perlulah Sesadik nak ulas panjang-panjang. Rakyat di luar sana boleh nampak. Kamu bercakap gerbang-gedebung. Saya nak tanya Sesadik, muda yang ada dekat Malaysia ni, apa sekarang ni akar umbi kamu, orang-orang yang menyokong muda? Kamu punya macam parti kami, cabang ranting kamu buat untuk rakyat. Apa yang kamu dah buat? Di seluruh negara ni kamu nak bercerita tentang muda kamu tu, tapi saya tak nampak apa dia perjuangan muda ni kepada rakyat sekarang ni. Dekat pilihan raya baru kita nampak muda ni keluar kenyataan. Tak ada apa. Hari itu di Sarawak dekat nak PRK, keluarlah kenyataan muda. Lepas itu hilang. Kejap lagi dekat pilihan raya keluarlah lagi kenyataan muda. Jadi tak payahlah Sesadik, kamu ni budak hingusan yang bermainnya dengan TikTok, bermainnya dengan Facebook, bermain dengan media-media sosialnya lah untuk kamu mendapat glamour. Kamu tu macam orang bodoh. Setiap kali masuk parlimen dulu, dia dengan Saidan Kasim tu letak banyak dia punya kamera dekat depan, ni apa, telefon dekat depan tu, nak buat TikTok, nak buat ni. Kamu ahli parlimen, dalam tu kamu patut fokus dengan kerja parlimen kamu, bukan kamu berbahagia dengan kerja bodoh yang kamu nak buat ni, iaitu bermain dengan media sosial. Seluruh Malaysia betul Sesadik kena jalan. Jangan turun ke Sarawak dekat Kuching, turun dekat Sabah dekat Kota Kinabalu, lepas tu kamu pergi ke kawasan bandar. Kalau engkau betul pemimpin, kalau engkau kata muda tu kamu nak pushkan dekat satu Malaysia, engkau turun dekat rumah-rumah Iban semua ni, pedalaman. Saya tak nampak Sesadik turun kawasan saya, tak nampak muda turun kawasan saya. Lepas tu bila pilihan raya keluar kenyataan, ini perangai muda.
kredit orang lain punya, kau yang klaim. So itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.